Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ikhwatul iman wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesempatan yang Allah berikan pada kita atas nikmat iman, kesihatan yang masih Allah kurniakan kepada kita, dapat kita bertemu dan berhimpun di rumah Allah yang kita kasihi ini. Dan ini adalah masa-masa yang amat berharga bagi kita, terutama apabila Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan kesihatan yang baik kepada kita semua. Nikmat kekuatan dan kesihatan pada tubuh badan fizikal kita sampai masa ianya akan berakhir. Tidak ada siapa di dalam dunia ini yang mampu mengekalkan tahap kekuatan dan kesihatan fizikalnya pada tahap yang sama sepanjang hayat. Namun ada suatu nikmat yang kita boleh sama-sama pelihara dan kita tingkatkan. Walaupun jasad kita semakin melemah di mamah usia, masa, tetapi nikmat ini kita boleh sentiasa pelihara, bahkan kita boleh pertingkatkan dari masa ke semasa. Nikmat iman, iaitu nikmat kita menyedari betapa kerdilnya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang diciptakan dan yang hidup untuk memperjalankan suatu takdir, ketetapan yang telah Allah tulis semenjak kita dan alam ini belum diciptakan. Ketika Allah menciptakan pena ataupun qalam, sebahagian pendapat menyatakan ia merupakan makhluk pertama yang Allah ciptakan. Lalu Allah Ta'ala setelah menciptakan qalam, Allah memerintahkan perintah pertama di alam ini untuk pena ataupun qalam ini menulis ketentuan takdir perjalanan manusia dan seluruh daripada makhluk, bukan sahaja manusia, seluruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka kita berjalan di atas apa yang telah Allah tulis. Dalam satu pendapat menyatakan bahawa peristiwanya pun telah Allah cipta, hanya diikat dengan masa yang menyebabkan ia akan bergerak mengikut ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan. Maka dengan sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bermula Januari 2023 ini, Alhamdulillah, tidak terlewat jika saya ucapkan tahniah dan selamat menjalankan tugas kepada barisan ahli jawatan kuasa yang baru. Walaupun saya fikirkan sebahagiannya adalah ahli jawatan kuasa lama yang kekal dan terlantik semula. Terima kasih juga saya ucapkan kepada barisan jawatan kuasa yang lama dan selamat menjalankan tugas kepada ahli jawatan kuasa yang baru. Dan bermula pada tahun ini, setelah kita menamatkan kitab Syarah Mishkatul Masabih yang telah kita mulakan di surah Luqman beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik lagi, dan kita sambung baki hadis-hadisnya di masjid ini beberapa yang saya fikirkan hampir setahun juga. Dan pada malam ini insya-Allah kita masih lagi meneruskan pengajian dalam bidang hadis, namun kita memetik ataupun kita mensyarahkan hadis-hadis yang termasuk dalam bab al-fitan, iaitu dalam bahasa Arab disebut fitan. Hadis-hadis al-fitan ini adalah merujuk kepada hadis-hadis peristiwa dan tanda kiamat yang khusus berlaku kepada umat Nabi
sallallahu alaihi wasallam sebaik Nabi meninggalkan umatnya. Kita akan bahagikan perbahasan kita ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama yang akan kita mulakan pada malam ini, muqaddimah, pengenalan, tajuk. Kemudian kita akan masuk tanda besar. Kemudian kita akan masuk tanda kecil. Tamatlah pengajian kita. Saya menggunakan 3 rujukan. Hadis akhir zaman ini tuan-tuan, ataupun hadis tanda kiamat ini tak banyak kita dapatkan syarahannya. Ada sebab nanti saya ulas kenapa. Tetapi pertama saya menggunakan kitab Asyratus Sa'ah wal Malahim, tanda-tanda kiamat dan peperangan, lil Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ini kita menggunakan kitab yang muktabar lah. Orang panggil sebagai, dalam bahasa kita yang lebih kita mudah fahami, main reference, antara main reference dalam tajuk perbahasan. Ya, Imam Ibn Katsir yang hidup pada era akhir 600 dan awal 700 Masihi, 700 Hijrah. Kemudian kita menggunakan 2 kitab kontemporari yang dikarang di zaman ini. Yang pertamanya saya menggunakan kitab ringkas Kharitatul Mustaqbal fil Hadisin Nabawi, roadmap masa hadapan, peta perjalanan masa hadapan berdasarkan hadis Nabi, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sharaf Muhammad Al-Qudah, seorang pensyarah di Jabatan Hadis University Amman, Jordan. Dan yang ketiga, saya menggunakan kitab yang merupakan suatu tesis master Profesor Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Ini adalah kitab yang dipetik atau diterjemahkan daripada tesis master beliau di Universiti Islam Madinah dalam menghuraikan hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi daripada segi reference kita jelas ketiga-tiga kitab yang kita gunakan. Pertamanya kitab muktabar karangan Al-Imam Ibn Katsir yang tidak ada pertikaiannya. Yang keduanya 2 kitab kontemporari, yang satunya dikarang oleh seorang profesor di Jabatan Hadis Universiti Amman, Jordan, sebuah universiti yang jabatan pengajian hadis di universiti tersebut diiktiraf oleh jabatan JPA kita lah, dan juga Kementerian Pengajian Tinggi kita, ya, dan juga satu tesis master daripada Universiti Islam Madinah, juga sebuah universiti yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi kita. Jadi hadirin mati Allah sekalian, pada malam ini kita akan bicarakan secara ringkas muqaddimah berkenaan dengan pengajian ini. Pertamanya tuan-tuan, tanda-tanda kiamat itu tidak hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, umat Muhammad bukanlah umat pertama yang diperkenalkan dengan ilmu ini. Walaupun umat Nabi itu ijma' para ulama menyatakan ia merupakan umat terakhir, kerana tidak ada la nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada nabi selepas daripada aku. Maka bila mana tak ada nabi selepas daripada aku, kata Nabi, maka tak ada umat lain. Sepanjang mana ketetapan Nabi tempoh untuk umat Nabi hidup sebelum sampai hari kiamat, maka itulah umat Nabi. Kalau ditetapkan 1500 tahun, 1500 tahun itulah umat Nabi, umat yang terakhir. Kalau ditetapkan 2000 tahun, 2000 tahun itulah umat yang terakhir. Kita sudah hidup sebagai umat Muhammad sekitar 1400 tahun. Ahlul kitab daripada penganut Taurat dan Injil yang berada di zaman Nabi SAW, sehinggalah yang pecah alirannya sampai ke zaman kita, mereka juga telah diperkenalkan oleh nabi-nabi mereka melalui kitab-kitab yang diturunkan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Walaupun syariat mereka bukanlah syariat yang terakhir, syariat mereka semuanya dibatalkan dengan syariat Nabi SAW, tetapi sebahagian ayat-ayat dalam kitab-kitab reference mereka itu merujuk kepada peristiwa-peristiwa kedatangan kiamat, yang hari ini dibahagikan kepada Old Testament dan New Testament. Dalam pengajian kita akan sebut semua ni tuan-tuan, ya.
Because dalam pengajian kita yang saya bawa di sini, saya akan bawa dalam satu bentuk yang sedikit berbeza, di mana kita akan membahaskan hadis-hadis ini termasuk daripada segi data-data ataupun empirical data yang kita temui, sama ada merangkumi pengajian history, sejarah bangsa, etnik, ya, maupun geografi, kerana tiga elemen ini antara elemen yang sangat banyak termuat dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan peristiwa dan tanda akhir zaman ini. Secara umumnya, apa yang Nabi sampaikan dalam bentuk penceritaan Nabi tentang peristiwa akhir zaman merangkumi dua type, dua jenis. Pertamanya yang disebut sebagai al-fitan, fitnah, ujian khusus kepada kaum muslimin, dan ini yang paling banyak. Sebab itu bila kita sebut sahaja hadis fitan, hadis fitnah, hadis tanda kiamat, boleh dikatakan the first impression orang tentang hadis-hadis ini, it's all about ujian yang Allah nak beri kepada manusia, fitnah. Tetapi dia ada type yang kedua, iaitu bentuk yang datang dalam bentuk mubasyirat. Apa dia mubasyirat? Berita gembira, khabar gembira. Contohnya kedatangan seorang pemimpin min itratir rasul, dari keturunan Rasulullah, yamla'ul arda qistan wa adlan, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesaksamaan. Yang Nabi sifatkan beliau sebagai orang yang diberi petunjuk, dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Mahdi, yakni orang yang mendapat atau diberi petunjuk. Ini berita gembira kepada umat Islam. Walaupun sebahagian daripada kita takut atas beberapa sebab, kurang kefahaman atau kefahaman yang tidak lurus, tidak benar, ataupun kita rasa bila berlaku semua ni kita mungkin dah nak kiamat. Jadi kita ada rasa macam tu, maka kita rasa ada sedikit ketakutan yang sepatutnya bukan ketakutan tetapi kegembiraan bagi kaum muslimin. Contoh lain, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa. Ini suatu kemenangan besar dan kemenangan mutlak yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang hidup di zaman itu. Sebab apa? Sebab Nabi Isa alaihi salam akan membawa manusia hidup pada satu zaman walaupun singkat, tuan-tuan. Tetapi Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih pernah mengimpikan untuk hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, ada perkara menarik tentang Nabi di mana boleh hampir dikatakan Nabi secara jelas tidak pernah berdoa untuk panjang umur. Ini secara umumnya. Walaupun sebenarnya doa panjang umur tu bolehlah. Para ulama bahas juga boleh ke panjang, sebab ajal ni satu benda yang Allah telah tetap. Kan, tuan-tuan pernah terfikir tak, kita doa ya Allah panjangkan usiaku kan. Jadi bila kita kata panjangkan usia ni, setara mana kita nak usia kita panjang? Begitu. Adakah kita nak panjangkan usia tu sampai umur 90? Kan? Kita pun tak boleh nak berdoa ya Allah panjangkanlah usiaku sekurang-kurangnya 90 tahun. Boleh ke? Macam garu kepala sikit lah kalau kita dengar. Kan? Tapi cukuplah kita memahami panjang usia itu dengan makna keberkatan usia dalam apa yang telah Allah tetapkan. Walaupun Nabi pernah mendoakan sahabat baginda Anas ibn Malik, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan usia dia. Nabi pernah doa kepada Anas bin Malik dan panjang umurnya. Anas bin Malik memang hidup lama lah tuan-tuan, sahabat antara sahabat terakhir meninggal di Kufah, Iraq. Dan ada pendapat menyatakan itu khususiat doa Nabi khusus kepada Anas bin Malik, kerana Nabi tak banyak mendoakan begitu kepada sahabat-sahabat yang lain. Sa'ib ibn Yazid pernah Nabi doa keberkatan umurnya, dan umurnya dia mati dalam keadaan usia mencecah 100 tahun dan tidak pernah kelihatan di kota Madinah hatta beberapa hari sebelum kematian beliau salat, masih lagi dilihat salat dalam keadaan rukuk dan sujud seperti biasa. Umur 90 plus, meninggal pun tahun 93
94 hijrah lebih kurang macam itulah, lebih kurang. Sahabat, the last sahabat yang hidup di Madinah. Tetapi Nabi pernah berdoa, semoga Allah memanjangkan usiaku, kata Nabi, sehingga aku dapat hidup di zaman putera Maryam, yakni Isa alaihi salam. Tapi Nabi maklum sebenarnya, ya. Nabi maklum bahawa hal itu tidak akan Nabi capai. Sebab itu Nabi juga menyambung perkataan baginda tadi, jika aku tidak sempat menemuinya, maka Nabi kata apa? Baligh salami, sampaikan salamku kepada baginda. Nabi minta kita sampaikan salam baginda kepada Isa bin Maryam. Jadi itu antara, tuan-tuan, hadis yang berbentuk mubasyirat, berita gembira kepada umat. Penting ke tajuk akhir zaman ini, peristiwa tanda-tanda kiamat ni. Tidak ada perkara yang Nabi sebutkan dalam hadis baginda melainkan perkara itu penting. Itu jawapannya. Di mana kepentingan tajuk? Hadirin mati Allah sekalian, dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 188, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wama massani as-su. Di mana Allah menyatakan, dan sekiranya aku mengetahui perkara ghaib, tentulah aku akan membanyakkan amal kebaikan, dan nescaya aku tidak akan ditimpa kesusahan. Apa maksud daripada ayat ini? Ya. Nabi based on sebagai manusia biasa, Nabi tak tahu alam ghaib. Perkara ghaib termasuk future, masa depan yang belum berlaku. Tetapi Nabi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Allah habarkan kepada Nabi apa yang berlaku kepada umatnya, khusus sepeninggalan baginda. Dan bila mana Nabi menyatakan walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair, kalau sekiranya aku tahu perkara ghaib, maka pasti aku akan memperbanyakkan amal. Maka sudah pasti tujuan daripada kita mengetahui hadis-hadis tanda kiamat ini adalah untuk menyedari zaman kita hidup, yang mana majoriti manusia, hadirin sekalian, akan sentiasa mengandaikan bahawa peristiwa besar kiamat tidak akan berlaku di zaman mereka. Itu pasti. Hatta kalau ditanya kepada kita pada hari ini, yang kalau kita bahaskan dalam bahagian ketiga nanti, iaitu tanda-tanda kecil, maka kita akan dapati tidak ada satu pun tanda kecil yang belum berlaku. Bahkan mungkin natijah daripada perbahasan tanda-tanda besar, kita akan melihat dan tidak menyangka bahawa zaman kita hidup pada hari ini adalah zaman yang menuju kepada gerbang peristiwa besar yang pertama. Tapi akan ada manusia yang sentiasa beranggapan bahawa akhir zaman itu masih jauh. Demikian. Sebab itu bila kita cuba memahami hadis-hadis peristiwa kiamat, maka natijah yang paling utama adalah kita menyedari di mana kehidupan kita, fasa dan zaman ini, dan sudah pasti natijahnya adalah untuk kita memperbanyakkan amal, kerana kita pasti bahawa setiap yang bermula itu akan sampai kepada pengakhirannya, dan kemungkinannya kita, kalau Allah nak pilih sebagai umat yang akan menyaksikan peristiwa besar, itu berkemungkinan sahaja akan berlaku pada zaman ini. Baik hadirin mati Allah sekalian, antara lain tujuan kita mempelajari hadis-hadis ini adalah untuk persediaan masa hadapan berdasarkan petunjuk. Contoh, tuan-tuan baca dalam surah yang ke-12, surah Yusuf. Dia ada satu special character dalam surah Yusuf ni. Tak ada kisah Nabi lain melainkan Yusuf dan ayahnya Yaqub. Dan kita tak akan jumpa tentang kisah Nabi Yusuf dalam another surah lain dalam Al-Quran. So kisah Nabi Allah Yusuf ni menarik. Walaupun bentuk penceritaan Al-Quran itu sangat ringkas, tetapi kita dapat melihat permulaan kisah Yusuf menceritakan tentang kanak-kanak, zaman kanak-kanak Nabi Allah Yusuf.
penganiayaan adik-beradik, terbuang menjadi hamba yang dijual, dijadikan anak angkat penguasa di Mesir, diminati oleh seorang wanita, difitnah sehingga ke penjara, kemudian mentafsirkan mimpi raja dengan suatu tafsiran yang sangat brilian. Penafsir yang asalnya mimpi berakhir dengan satu penafsiran yang sangat ekonomik bagi kerajaan Mesir pada waktu itu. Mendapat perkenan pengampunan raja, Nabi Yusuf tolak, minta diadili dan dibicarakan, dikeluarkan daripada penjara. Yusuf minta jawatan perbendaharaan Mesir. Hidupnya berakhir sebagai seorang penguasa di Mesir, dan pertemuan dengan ahli keluarganya Yaqub alaihi salam yang menjadi asbab bagaimana kisah Bani Israel wujud di Mesir. Sebab Bani Israel tempat asalnya tidak dinafikan di Baitul Maqdis, tetapi berlaku perpindahan secara besar-besaran yang dibawa oleh Nabi Allah Yaqub untuk hidup di Mesir, kerana Mesir pada masa itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam antara salah seorang penguasa dan pemerintahnya. Ya, sebab itulah bila kita baca kisah Nabi Allah Musa, itu Nabi Allah Musa tu one of Bani Israel yang lahir daripada keturunan itu di negeri Mesir. Sebelum berlaku cerita panjang lah, berlaku pengusiran zaman Fir'aun apa semua, dan dibawa balik semula ke Baitul Maqdis. Jadi dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tuan-tuan, saya petik satu ayat yang ke-47, di mana ini merupakan rakaman Allah Ta'ala terhadap kata-kata Yusuf alaihi salam. Ya. Menarik tuan-tuan, Yusuf ini, kisah Nabi Allah Yusuf. Allah turunkan surah Yusuf beberapa ketika sebelum Nabi Mi'raj ke langit. Maka Nabi telah mengetahui kisah saudaranya Yusuf, dan akhirnya Allah pertemukan dengan Yusuf di langit keberapa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat? Saya pun tak ingat. Yang tu nanti balik-balik tuan-tuan carilah. Saya pun tak ingat nak hafal kedudukan tu. Ya, tapi salah satu langit kelima kata silap saya lah, bertemuannya dengan Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi mengetahui kisah perjalanan Yusuf, pertemuan Nabi dengan Yusuf, Nabi menyatakan, hadirin sekalian, separuh kecantikan atau keindahan itu berada pada wajah Yusuf alaihi salam. Itu macam mana sempurnanya, wallahu alam tuan-tuan. Tapi yang paling sempurna ni Adam. Itu paling sempurna. Sebab apa? Adam tu Allah sendiri cipta. Tak ada siapa yang dapat menandingi Adam sebenarnya, kerana itulah sesempurna ciptaan manusia. Tapi kecantikan wajah itu ya maklum ada pada Yusuf. Kata Nabi Allah Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf jawab, hendaklah kamu bercucuk tanam selama 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai biarkan ia pada tangkai, jangan cabut, ya, kecuali sedikit sahaja yang kamu jadikan untuk stok makanan. Okey. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi Allah Yusuf adalah persediaan masa hadapan berdasarkan tanda-tanda yang Allah datangkan. Walaupun nobody know tentang real situation ataupun real keadaan pada masa akan datang, itu tak ada siapa yang boleh tentukan. Ya? Ahli geopolitik, ahli geostrategik boleh mengandaikan tahun-tahun berlaku peperangan. Ya, Rusia dan Ukraine dijangka berlaku pada akhir 2021, lag sikit. Dia bermula pada Februari 2022. Okay? Konflik di Syria yang dijangka paling kuat berlaku 3 ke 5 tahun, berlanjutan sampai ke tahun yang ke-12. Jadi prediction boleh berlaku berdasarkan data-data yang ada, tetapi hakikat kejadian sebenar Allah Ta'ala yang mengetahui. Tetapi tidak menjadi kesalahan bagi manusia untuk mengadakan persediaan yang rapi berdasarkan apa yang Allah datangkan daripada beberapa petunjuk. Maka dengan mimpi yang dialami oleh raja, Yusuf menasihatkan, ya, cucuk tanam, tapi mana-mana yang kita tak gunakan sebagai makanan, tinggalkan dia di tangkainya. Ini idea food bank tuan-tuan. Food bank
Kita sesebuah negara ni food bank kurang-kurang 6 bulan lah. Okey. Negara kita pun satu masa dulu pernah ada food bank, kan? Zaman Tun Razak dulu. Kita boleh bertahan, kalau berlaku perang boleh tahan 6 bulan. Rakyat kita boleh makan cukup. Okey. Cerita dululah. Almarhum Tun Razak pun dah tak ada, kan? Food bank pun dah tak ada. Food bank tinggal yang ada rak dekat masjid je lah, itu je lah yang tinggal, kan? Itu pun kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, begitu. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihi salam rancang benda ni dan benar. Benda ini berlaku seperti mana yang dinasihati oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka ada maksud, bukan sekadar perbahasan, ada maksud untuk mempersiapkan diri kita, terutamanya daripada segi sudut akidah dan amalan kita, bagi berhadapan dengan peristiwa-peristiwa besar yang menguji manusia. Tuan-tuan, kita kena ingat, nak beriman dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, tuan-tuan, nak beriman dengan seorang individu yang turun dari langit, ceritanya mudah, tuan-tuan. Sebutnya mudah. Nak beriman dengan seorang manusia yang turun dari langit, kalau dia berlaku di hadapan kita, tuan-tuan, tuan-tuan nak menerima seorang lelaki yang turun daripada langit ni? Kan? Kita tak tahu keadaan pada masa itu. Seperti mana kalau kita andaikan kita hidup di zaman Nabi, kita pula salah seorang yang kaya di kota Mekah, punyai hubungan dagang yang kuat, perniagaan yang kuat pula dengan Abu Jahal. Adakah kita akan menerima Nabi SAW dalam keadaan kita mengetahui, mengakui kehebatan, kemuliaan akhlak Nabi? Belum tentu jawapannya. Maka begitulah ketika sampai satu ujian besar yang Allah berikan. Kerana hadirin mati Allah sekalian, generasi yang hidup pada satu-satu peristiwa, kemungkinan mereka tak mengetahui pun yang mana peristiwa itu sedang berlaku di hadapan mata mereka. Contoh, tuan-tuan, adakah kita masih menafikan perbuatan manusia yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, yatatawaluna fil bunyan antaral hufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing, akhirnya berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Dalam satu riwayat lain, sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi kata, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Adakah kita masih nak menafikan ianya belum terjadi? Saya ingat semua orang tengok depan mata, tuan-tuan, ya, ada orang menafikan, ada ahli agama menafikan. Belum. Kalau entah nak kata benda ni dah berlaku, China pun berlumba membina bangunan tinggi, Shanghai pun ada gedung tinggi. Dan kita sekarang ni, Malaysia, Kuala Lumpur, duduk di tempat kedua, Merdeka 118 tu, tuan-tuan, selepas Al-Buruj di Dubai. Sampailah Al-Mil Tower di Jeddah milik Al-Walid bin Talal tu, apa tu, pemegang share Citibank tu, kan, siap. Begitu. Jadi ada yang menisbahkan macam tu. Ada orang Melayu pun berlumba juga, kita pun buat. Jadi ada, walaupun sebenarnya mata hati kita sudah memperakui benarlah apa yang Nabi SAW sebutkan dahulu, dah terjadi. Tapi dalam keadaan itu, tuan-tuan, yang mungkin suatu zaman dahulu, mereka yang hidup 600 hijrah, 700 hijrah, 800 hijrah, yang tidak melihat gedung-gedung pencakar langit ni. Bangunan paling tinggi di dunia pertama dibina Sears Building, US, tahun 1931. Lepas tu dunia sepi daripada pembinaan bangunan tinggi sehinggalah terbinanya World Trade Center pada 1970. Dan bermula 1970, hampir kebanyakan negara berlumba membina bangunan yang tinggi, tak terkecuali negara kita. Orang yang hidup zaman 700, 800 hijrah, 900 hijrah, mereka tak melihat perkara ini. Tapi manusia di zaman itu, ilmuwan di zaman itu, walaupun tak melihat perkara ini, mereka alert, tuan-tuan. Mereka lihat menara masjid dibina dengan binaan yang agak tinggi, mereka mula khawatir, adakah ini yang dimaksudkan Nabi? Sebab apa? Mereka sentiasa menjadikan apa yang Nabi sebut itu sebagai peringatan kepada mereka. Tapi kita yang melihat dengan sifat dan ciri yang sempurna seperti mana apa Nabi sebut, adakah ia menyebabkan manusia ini berubah? Tak, tuan-tuan. Manusia majoritinya macam tu juga.
kan? Yang lalai akan tetap terus lalai, kan? Menyibukkan benda yang tak perlu disibukkan, kan? Kes artis kahwin, kes artis cerai, tu lah orang sibuk. Kan? Sibuk nak menyebelahi yang mana, begitu, kan? Sampai kita pun terkesan jugalah, khutbah pun terpaksa lah buat tajuk baru-baru ni, betul? Khutbah Jumaat baru ni, bahana nikah sedikit. Sedikit ke sindikat? Sindikat. Salah baca naya. Bahana nikah sedikit, sindikat. Kan? Jadi kadang kita, orang lalai tetap terus lalai, kan? Dalam keadaan orang telah melihat beberapa tanda kiamat nyata. Bukan bermakna buat konsert orang kosong, tak ada. Arab Saudi yang tanda tu berlaku di negara dia sendiri, Riyadh, kota Riyadh, jadi bandar konsert yang tak sudah sekarang ini. Turun dari Riyadh, tuan-tuan, sekali pergi umrah cuba pergi Riyadh, tengok, kan? Very different. Mekah dan Madinah tidak menggambarkan the real life in Saudi. Tuan-tuan kena pergi Riyadh, tuan-tuan kena pergi Dammam, baru tengok, oh macam ni ya. Tuan-tuan pun terkejut, kan? Tuan-tuan yang pernah duduk US pun maybe sukar nak dapatkan makanan-makanan restoran US kat Riyadh, banyak semua dia, donori. Ya? Baik. Okey, hadirin sekalian. Jadi demikianlah hadirin sekalian, sebagai mukaddimah pengajian ini, tujuannya, dan ada beberapa aspek penting yang mungkin saya tak syarahkan secara detail, di mana apa pun perbahasan berkenaan dengan peristiwa dan tanda kiamat bagi umat Islam, asas utama adalah Quran dan hadis. Itu jelas. Sampingan rujukan selain itu bergantunglah, ya. Mungkin kita boleh petik daripada Old Testament, New Testament sebagai sokongan. Dan ini tak boleh dibuat suka-suka lah. Kita akan tengok perkara-perkara yang seiring, yang menambahkan maklumat, yang memberikan kita lebih kefahaman. Because ada beberapa maklumat dalam perkara Israiliyat yang kita kena petik, yang kita kena sebut tanpa kita menafikan dia adalah perkara Israiliyat. Because Israiliyat ada yang diterima, ada yang tertolak. Okey, baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, beberapa asas bagi kita umat Islam ini, satu perkara yang sedikit berbeza mengenai ini, ada satu perbezaan ketara, tuan-tuan, tanda kiamat dalam kitab terdahulu dan bagi umat Islam. Di mana bagi umat Islam, kedatangan maklumat tentang tanda kiamat sama dalam Quran dan hadis itu merupakan pelengkap kepada apa yang telah Allah datangkan dalam kitab terdahulu sebenarnya. Cumanya bezanya, tuan-tuan, bagi kita umat Muhammad, dia tidak ada petunjuk tentang masa-masa kejadian. That's why kita tak tahu bila, okey, benda ni berlaku. Jelas, kita baca hadis tanda kiamat, kita tak tahu pun bila benda tu berlaku. Kita boleh kata, oh ini akan datang, tapi kita tak tahu, because kita tidak mempunyai maklumat jelas berkenaan dengan bilakah sesuatu peristiwa itu berlaku. Dan ini sedikit berbeza dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, Allah Ta'ala berikan mereka petunjuk, maklumat tentang masa-masa kejadian. So dia orang lebih tahu sebenarnya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok perancangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ni, nampak orang kata perancangan dia itu, tuan-tuan pun boleh rasa kan, memang very different dengan umat Islam. Sehingga muncullah kata-kata apa? Kata-kata hikmah, bukan hikmah lah kan. Mereka dah lama rancang, kita je yang lalai. Sebab memang kita sentiasa lalai. Nah, mereka merancang because mereka tahu masa-masa dan tahun kejadian. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu atau tidak bahawa kedatangan Nabi, tahun kedatangan Nabi di kota Madinah, itu telah dijangka sebagai tahun kedatangan utusan akhir zaman oleh orang-orang Yahudi. Dia tahu macam mana dia kira, tuan-tuan. Dia pun ada kalender dia. Orang Yahudi dia pakai kalender Luna bulan, tuan-tuan. Saya pun dah silap. Luna, bulan. Dia macam tahun baru Cina. Tahun baru Cina ni, Chinese New Year bila? Hari ni. Maknanya hari ni 1 hari bulan 1 tahun berapa saya tak tahulah bagi orang Cina. Bukan ke hari ni 1 Zulkaidah? Tak ingat?
Hari ni pun saya ingat 1 hari bulan ke akhir bulan begitulah, lebih kurang 1 hari bulan. Nampak sama. Kalender lunar. Ya. Orang Yahudi pun menggunakan kalender yang sama juga, bulan. Okey. Jadi tuan-tuan, mereka tahu tahun kedatangan Nabi itu, itulah memang tahun yang mereka paling perlu well prepare lah, persediaan yang paling mantap untuk menyambut kedatangan Nabi mereka, yang mereka sangka datang daripada mereka lah. Sebab tu tuan-tuan, 3 tahun sebelum tahun kedatangan Nabi, Yahudi cetuskan peperangan Bu'as dalam sirah. Apa dia peperangan Bu'as? Peperangan yang dipercikkan oleh kabilah-kabilah Yahudi yang menghasilkan pertembungan besar antara Aus dan Khazraj. Yahudi punya well prepare tuan-tuan, nak sambut kedatangan Nabi. Dia masuk kota Madinah tu, everything dia conquer. Ekonomi, pasar dia conquer. Pertanian, tanah dia conquer. Air, perigi dia conquer. Gembalaan dia conquer. Import, ekspor gandum, barangan utama dia conquer. Semua dia conquer. Dan berapa ramai orang-orang Arab yang terpalit hutang dengan orang-orang Yahudi saat Nabi datang ke Madinah. Satu benda je Yahudi tak boleh conquer di Madinah, politik. Kerana mereka bangsa minoriti, mereka bukan penduduk majoriti. Politik masih dikuasai oleh Aus dan Khazraj, tetapi setiap kabilah Yahudi menjadikan Aus dan Khazraj sebagai proksi mereka. Banyak keputusan Aus dan Khazraj dipengaruhi oleh pendapat kabilah-kabilah Yahudi yang ada. 3 tahun sebelum kedatangan Nabi, because tahun kedatangan Nabi dia orang Nabi akan datang, maka mereka mencetuskan peperangan Bu'as yang boleh dianggap sebagai peperangan terbesar antara Aus dan Khazraj. Siapa kalah? Khazraj kalah. Sebab itulah 12 orang kabilah Khazraj, dia pergi ke mana? 6 orang kabilah Khazraj wakil pergi ke Mekah. Tujuannya untuk apa? Ini berlaku setahun sebelum Nabi hijrah. Tujuannya adalah untuk 2 tahun. Tujuannya adalah untuk mendapat pertolongan ataupun bantuan daripada angkatan ketenteraan Quraisy yang pada masa itu dipimpin oleh Abu Jahal. Sebab mereka kalah dalam first round peperangan Bu'as kepada Aus. Aus banyak panglima tuan-tuan dalam Aus, yang sebahagiannya menjadi sahabat besar. Tapi kedatangan mereka itu Allah takdirkan pertemuannya tidak berlaku dengan Abu Jahal. Pertemuannya berlaku dengan Nabi SAW. Dan bila mana Nabi memperkenalkan, aku adalah seorang utusan Allah, 6 orang Khazraj ni tuan-tuan, masuk waktu 3 minit. Okay. 6 orang Khazraj ini akhirnya teringat, yang mana orang-orang Yahudi di Madinah sering mengungkapkan tentang kedatangan seorang Rasul, sedangkan orang Madinah dia tak ada maklumat tentang kenabian ini. Jadi mereka mula berfikir, mungkin inilah orang yang sering disebutkan oleh orang Yahudi di Madinah. Maka mereka buat keputusan, sebelum Rasul ini sampai dan menemui orang Yahudi, maka biarlah kita yang menerimanya dahulu. Ini hikmah tuan-tuan, ya? Kerana orang Yahudi selalu sebut, apabila Rasul ini muncul bersama kami, kami akan diberikan kemenangan, kerana kemenangan ada bersama dia. Betul tak tuan-tuan? Orang Yahudi sebut betul. Kemenangan memang ada bersama dengan Nabi, dan sudah pasti yang akan memperolehi kemenangan siapa yang bersama dengan Nabi. Maka orang Khazraj mengambil kesempatan itu untuk menerima Nabi. Sebab itulah Nabi diterima kedatangannya di kota Mekah, di kota Madinah. Tepat seperti mana jangkaan orang Yahudi, maka sampailah Nabi SAW di kota Madinah. Dan sebab itu kedatangan baginda itu langsung disambut oleh beberapa pembesar Yahudi, Abdullah bin Salam, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab. Ini antara 3 pembesar Yahudi yang terus pergi ke Quba untuk verify Nabi dan bertemu dengan Nabi atas beberapa sebab yang termaktub dalam kitab mereka. Hasilnya mudah, mereka mengakui itulah utusan yang dimaklumkan
dalam kitab kita. Cuma hanya sahaja mereka tidak datang daripada keluarga Yahudi, maka majoriti mereka menolak Rasulullah, dan sekaligus mereka tidak mencapai kemenangan kerana kemenangan ada di tangan Nabi tersebut dan bersama siapa Nabi itu berada. Baik, maklumat macam mana mereka tahu tak sempat saya syarahkan pada malam ini. Begitu juga tuan-tuan, Maharaja Rom di zaman Nabi, Heraklius, bukan Hercules, because Hercules difilmkan itu watak panglima. Maharaja Rom di zaman Nabi, Heraklius nama dia. Dalam bahasa Arab dipanggil Herakl. Dia orang yang mengetahui, dia duduk di Istanbul. Waktu itu Istanbul disifatkan, diberi nama Konstantinopel. Konstantinopel adalah pusat bandar pemerintahan Eastern Roman Empire, yang waktu itu dipanggil sebagai Rome Byzantine. Now kalau kita sebut Eastern Roman Church ataupun Orthodox, now Moskow lah, kan? Beza dia, dah berbeza tempat. Di zaman tu dia antara yang tahu berdasarkan petunjuk yang berlaku melalui kitab dia bahawa utusan akhir zaman dia telah muncul, telah lahir, iaitu Rasulullah. Sebab itulah kisah pertemuan Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan datang daripada Mekah membawa rombongan dagang di Syam, dia telah bertanya beberapa soalan kepada Abu Sufyan, dan Heraklius mendapat pengesahan bahawa utusan akhir yang disampaikan dalam kitab mereka itu telah pun muncul di Madinah. Ya, baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ini sebagai maklumat tambahan yang saya nyatakan di sini, dan insya-Allah selepas daripada azan Isyak kita akan lihat satu hadis pertama yang kita akan bahaskan ringkas sahaja sebagai isi mukadimah kita pada malam ini, insya-Allah. Wallahu a'lam.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang berbahagia, kita baca satu hadis ringkas sahaja sebagai hadis yang saya muatkan dalam tajuk muqaddimah ini. Bulan hadapan kita akan masuk bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan tanda ataupun peristiwa-peristiwa besar. Kita baca terbalik, tanda besar dulu baru tanda kecil. Jadi kalau tuan-tuan tanya kenapa tak baca tanda kecil dulu baru tanda besar, saya takut tak sempat. Ya, nanti tuan-tuan tahulah kenapa tak sempat. Ya, ada sebab. Ada sebab saya mulakan dengan perbahasan tanda-tanda besar, barulah kita baca tanda-tanda kecil. Ya, baik. Tapi kita baca satu hadis sahaja dulu insya-Allah pada malam ini berkaitan dengan muqaddimah, iaitu perhatian Nabi dan para sahabat tentang hadis-hadis peristiwa tanda kiamat ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya daripada Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma. Kata Huzaifah, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama kami. That mean Nabi nak menceritakan suatu perkara yang penting. Ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, ya, setiap perkara yang berlaku dari hari itu sehingga terjadinya hari kiamat. Sahabat jelas tuan-tuan, cuma mungkin mereka tak dapat nak menceritakan kepada kita keseluruhannya kerana berita ni panjang. Illa haddatsa bi, semuanya Nabi cerita. Hafizahu man hafizah, siapa yang menghafalnya maka dia menghafalnya, kata Huzaifah. Wa nasiyahu man nasiyah, siapa yang melupakannya dia lupa. Maka ada yang hafal, ada yang lupa. Qad alimahu ashabi haula'i, kata Huzaifah, aku tahu mana-mana sahabat yang betul-betul memberikan penekanan terhadap hadis-hadis fitnah ini, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tengok ada beberapa orang sahabat, contohnya macam Umar, Nabi sampai sifatkan beliau sebagai pintu yang menghalang fitnah kepada umat Islam. Once wafatnya Umar, tak ada lagi pintu tersebut, fitnah masuk bagai air yang mencurah kepada umat Islam. Bahkan Umar Ibn Khattab dengan penuh yakin sampai bersumpah di sisi Nabi SAW tentang keberadaan seseorang yang dialah merupakan Dajjal yang Nabi maksudkan di Madinah. Itu semua kita akan bahas dalam tanda besar insya-Allah. Baik. Wa innahu la yakunu minhu syai'u qad nasitu. Dan Huzaifah menyatakan, sekiranya aku terlupa sesuatu tentangnya lalu aku memikirkannya, ya, fa arahu fa azkuruh, maka aku dapat kembali, recall balik hadis-hadis itu. Biasanya orang buat ni Quran, tuan-tuan. Quran ni dia ada ngafal, lepas tu mengulang untuk kekalkan hafalan. Quran ni nak hafal mudah, nak jaga dia payah, kan? Jadi orang sentiasa recall Quran untuk mengekalkan hafalan. Tapi Huzaifah bab hadis-hadis tanda kejadian hari kiamat ni, Huzaifah akan sentiasa make sure hadis-hadis itu kekal dalam hafalan beliau. Kama yazkuru rajul wajhar rajuli idza ghaba minhu, Huzaifah sifatkan, masa aku lupa aku recall balik dan aku dapat balik seperti mana seseorang yang mengenali sahabatnya tatkala dia sudah berpisah lama. Summa idza ra'ahu arafahu, lantas ia mengingati sahabatnya yang terpisah itu. Baik, ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita betapa penekanan para sahabat terhadap peristiwa-peristiwa besar yang berlaku sebagai tanda-tanda kiamat kerana ia melibatkan akidah umat Islam. Dan siapa yang tidak mengambil berat atau cakna tentangnya, maka merekalah yang akan menjadi mangsa bahaman fitnah yang paling utama, ya. Jadi hadirin mati Allah sekalian, kelebihan yang ada pada Huzaifah sehingga beliau dijadikan rujukan antaranya oleh Umar dalam memastikan pentadbiran Umar sentiasa bersih daripada ejen-ejen Yahudi. Cerita ejen Yahudi ni bukan zaman kita, tuan-tuan. Zaman sahabat dah ada, tuan-tuan, tak boleh nafi. Bukan konspirasi, dia fakta. Sebab apa? Musuh Islam zaman tu Yahudi.
Dan siapa ejen-ejen mereka? Daripada kalangan orang-orang munafik yang dilihat sebagai umat Islam. Umar sentiasa memastikan pentadbirannya bersih daripada orang-orang ini, walaupun sebenarnya hadirin sekalian, pemerintahan Umar, pentadbiran Umar pernah dihijack sehingga seorang munafik berjaya mendapat satu jawatan dalam pemerintahan Umar. Dahsyat. Tapi Umar dapat bantras, dihalau terus orang itu daripada Madinah dengan bantuan Huzaifah ibn al-Yamani yang menguasai hadis-hadis peristiwa kiamat ini dan juga rahsia Nabi yang Nabi berikan kepada Huzaifah. Jadi hadirin mati Allah sekalian, kita tak boleh lanjutkan perbahasan ini dalam waktu yang sudah lewat pada bulan-bulan ini. Jadi insya-Allah sebulan lagi kita akan bertemu, kita akan melihat peristiwa besar. Hadirlah tuan-tuan kalau tuan-tuan nak maklum, nak mengetahuinya, kerana peristiwa ini amat dekat dengan kita. Ya. Geografinya mungkin jauh, tetapi tempohnya amat dekat, dan kita akan lihat apakah peristiwa yang menjadi jendela pembuka kepada fasa peristiwa besar akhir zaman. Ketika ianya bermula, tuan-tuan kena ingat, peristiwa besar atau tanda besar dia tak macam tanda kecil. Tanda kecil berlaku sejak zaman Nabi, berlalu 1400 tahun sampai zaman kita hari ini. Tanda besar Nabi sifatkan apabila ia berlaku seperti manik yang putus daripada ikatannya. Apa maksud? Bila yang pertama berlaku, yang seterusnya berlaku dalam tempoh yang amat singkat. Tak perlu pun tunggu puluh-puluh tahun atau ratusan tahun. Dia akan berlaku berturutan. Itu yang Nabi SAW sifatkan. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk, dan sentiasa kita doa supaya Allah memberikan kita panduan ke arah kebenaran dan menyelamatkan kita daripada fitnah. Moga-moga insya-Allah kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekian dulu hadirin sekalian, mohon maaf daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله